Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda sebuah drama Amerika dari 2012 berdasarkan kisah benar, bertajuk Penerbangan. Filem bermula dengan Whip Whitaker bangun sebelum tiba masanya untuk berlepas dengan penerbangan baharu, selepas petang dadah, minum dan berhubung dengan salah seorang pramugarinya, Katrina Marquez. Dia bangun dari katil dan mula berpakaian. As Whip cuba menyedarkan dirinya daripada mabuk, dia menerima panggilan daripada bekas isterinya Dina, yang ingin berbincang tentang meletakkan mereka anak lelaki melalui sekolah swasta, tetapi Whip tiada mood atau keadaan untuk membincangkan perkara ini pada masa ini. Dia mengatakan bahawa dia akan membincangkannya apabila dia kembali ke Atlanta. Sementara Katrina cepat-cepat menuju ke lapangan terbang, Whip tidak dapat mengumpulkan dirinya sendiri, sehingga dia mendengus satu barisan. Itu membangunkan dia dan dia pergi ke lapangan terbang, di mana hujan lebat. Selepas melakukan pemeriksaan pantas pesawat itu, Whip Boards semasa bercakap dengan pramugari bernama Margaret, dia kemudian bertemu dengan kopilotnya Ken Evans. Ken nampaknya agak bimbang dengan Whip yang memakainya cermin mata hitam, dan menerima pukulan dari topeng oksigennya. Walau bagaimanapun, Whip memberitahunya bahawa dia baik untuk terbang. Pesawat berlepas melalui hujan, dan Whip menolaknya lebih tinggi dan lebih laju, cuba mencari rehat di dalam awan. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Semasa mereka melihat laporan cuaca, Whip meminta Ken melaporkan kepada kawalan penerbangan, bahawa mereka melencong dari laluan yang dimaksudkan untuk mengelakkan cuaca. Whip akhirnya dapat mencari air pecah dalam ribut, pesawat menjadi stabil, dan Whip bertepuk tangan oleh penumpang. Selepas beberapa lama, Whip bercakap dengan penumpang dan memohon maaf atas perjalanan yang sukar, sambil menuang botol mini vodka ke dalam botol jus oren. Dia kemudian tidur sebagai Ken mengambil alih kawalan pesawat. Di lapangan, di sebuah bandar kecil di Georgia, seorang pelacur bernama Nicole meninggalkan hotel selepas semalaman dengan pelanggan. Dia kemudian menghubungi sambungan dadahnya. Dia muncul di tempat lelaki itu di mana filem lucah dirakam. Di sana, dia membeli sejumlah kecil mutiara hitam. Lelaki itu memberitahunya supaya tidak menembak terlalu banyak, kerana ia tidak dipotong dengan betul. Apabila pulang, dia menemui pengurus bangunan di apartmennya, yang menuntut sewa yang belum dibayar. Dia menendangnya keluar dan menghempas pintu ke mukanya. Dia mengambil ubat yang dibelinya dan pengsan. Sebaliknya, Whip masih tidur lena semasa Ken memantau penerbangan. Ken kemudian berkata kepada Margaret, bahawa dia perlu membangunkannya sebagai persediaan untuk mendarat. Ini adalah apabila hentakan secara tiba-tiba melanda pesawat, dan tiba-tiba membuat terjunan yang tidak terkawal. Mekanisme steering berhenti bertindak balas, dan hidraulik yang mengawal pesawat juga berhenti bertindak balas. Whip cuba bertenang dan mencuba pelbagai gerakan kecemasan untuk mendapatkannya kapal terbang terkawal. Dia meminta Margaret menyertai dia dan Ken di kokpit. Selepas semua miliknya percubaan untuk mengawal pesawat gagal, dia cuba melakukan manuver gila. Dia melancarkan pesawat, jadi mereka terbang secara songsang, dan berharap ia akan memberi mereka sedikit masa untuk mencari tempat pendaratan yang selamat. Pramugari bernama Camilla bangun dari tempat duduknya, untuk membantu beberapa penumpang, tetapi tersingkir apabila kapal terbang meluncur dengan kuat. Dia dilemparkan ke siling kabin apabila pesawat bergolek. Seorang budak lelaki kemudian jatuh dari tempat duduknya apabila pesawat itu berguling semula. Katrina membuka tali pinggang sendiri, mengangkat budak itu kembali ke tempat duduknya, dan mengikatnya masuk. Whip membalikkan pesawat semula, meratakan, sebelum dia menggulungnya hingga terhempas ke atas perutnya, di padang berhampiran gereja kecil. Bersayap pesawat berlanggar dengan menara gereja, menepisnya. Kepala Kembok kemudian dihempas kuat ke dalam steering, dan dia tersingkir. Whip dikejutkan dengan cukup untuk melihat dirinya diseret keluar dari kapal terbang oleh umat tempatan. Dia juga melihat bahawa Ken terduduk di tempat duduknya. Dia sedar dan berdarah teruk dari kepalanya. Margaret juga berdarah dan menjerit. Mayat Katrina terletak berhampiran Margaret, kepalanya berada di bawah plat keluli dan dia mungkin sudah mati. Whip bangun di hospital, dan mendapati rakannya Charlie menunggu di biliknya. Dia memberitahu Whip itu gerakannya menyelamatkan banyak nyawa. Bagaimanapun, terdapat 6 kematian, termasuk Camilla, Katrina, dan 4 penumpang lain. Selepas beberapa lama, Harling Mess datang melawat Whip. Dia bawa rokok, pakaian dan beberapa barangan lain daripada rumah Whip.
Dia juga memberitahu dia bahawa kepahlawanannya semasa kemalangan itu telah menarik media keluar rumahnya dan hospital. Kemudian, Whip masuk sebuah tangga untuk merokok, tempat dia bertemu penagih dadah Nicole dan pesakit kanser bernama Mark. Pesakit tidak lama lagi menyedari siapa Whip dan perbualan beralih kepada sama ada bencana boleh dicegah atau tidak. Menurut Mark, tiada cara untuk menghalang perkara daripada berlaku, katanya bahawa dia ditakdirkan untuk menghidap kanser, sama seperti mereka bertiga sepatutnya bertemu di tangga. Selepas Mark pergi, Whip memberitahu Nicole bahawa dia ingin berjumpa dengannya selepas mereka keluar dari hospital. Dia memberikan alamatnya. Kembok dilepaskan selepas beberapa hari, dan Harling menyelinap keluar dari pintu belakang untuk mengelakkan akhbar di hadapan. Kerana media di hadapan rumahnya, Whip pergi ke rumah ladang bapanya di negara itu. Berkeliling rumah, Whip menjumpai banyak botol alkohol tetapi dia mengosongkan kesemuanya. Whip enggan menjawab sebarang panggilan, tetapi terkejut apabila Charlie meninggalkan mesej kepadanya, meminta untuk bertemu dia selepas pemeriksaan perubatan dalam beberapa hari. Whip menerima permintaan itu dan duduk bersama Charlie dan Hugh Lang, yang merupakan seorang peguam dari Chicago yang dihantar oleh Kesatuan Juruterbang. Hugh menerangkan bahawa di tapak kemalangan, darah diambil dari Whip, menunjukkan bahawa dia mempunyai tahap alkohol dan dadah yang tinggi dalam sistemnya. Dia menunjukkan bahawa Whip menghadapi masalah kerana dia mungkin menghadapi tuduhan membunuh, masa penjara, dan kehilangan lesen juruterbangnya. Kemudian, Whip pergi ke alamat yang diberikan Nicole dia, dan apabila dia tiba di sana, dia melihat dia ditendang keluar dari apartmennya oleh tuan tanah. Whip membantu dia membayar sewanya dan menawarkan dia tinggal bersamanya kerana dia tidak mempunyai tempat untuk pergi. Whip terus mengelak daripada akhbar, tetapi menyedari bahawa reputasinya boleh terjejas oleh orang lain yang berada di sekelilingnya. Dia bertemu Margaret di pengebumian Katrina. Margaret mengatakan bahawa dia tahu Whip mabuk apabila dia berjumpa dengannya pagi itu. Whip tidak mengambilnya dengan baik, dan memberitahu dia bahawa jika bukan kerana dia boleh mati juga. Selepas itu, Whip pergi ke hospital untuk berjumpa Ken. Ken memberitahunya bahawa dia belum lagi bercakap dengan Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan Lembaga NTSB, menyiasat nahas itu, tentang syakwasangka mereka mengenai keadaan Whip pada masa itu. Ken tahu bahawa Whip sedang mabuk di kokpit, dan dia mungkin mabuk semasa kemalangan itu berlaku. Ada kemungkinan Ken tidak boleh berjalan lagi, tetapi dia dan keluarganya masih percaya bahawa kelangsungan hidupnya adalah satu keajaiban. Ken dan isterinya sangat beragama. Mereka meminta Whip untuk solat bersama mereka, dan dia melakukannya tetapi dengan berat hati. Sebaliknya, Nicole cuba berpaling hidupnya di sekelilingnya. Dia mendapat pekerjaan dan menghadiri mesyuarat tanpa nama peminum alkohol. Dia meminta Whip menyertainya, tetapi dia tidak dapat menerima banyak masa mesyuarat. Nicole mendapati dia bekerja pada Cessna di garaj bapanya. Dia berkata kepadanya bahawa mereka boleh terbang dan mula semula, tetapi kemajuannya ditolak oleh Nicole. Kembok tidak dapat diterima dengan baik, dan menjerit kepadanya semasa dia pergi. Nicole akhirnya meninggalkan Whip dan masalah minumnya semakin tidak terkawal. Akhbar akhirnya menemui rumah ladang, dan Whip memandu ke kawasan kejiranan, tempat tinggal bekas isteri dan anak lelakinya. Kedua-duanya menuntut Whip untuk pergi, tetapi dia tidak, dan menggesa mereka untuk menghubungi polis. Charlie dan Hugh sudah muak dengan Whip tingkah laku, mendakwa bahawa ini tidak memberi petanda baik untuk kes mereka yang akan datang dengan NTSB. Peguamnya telah berjaya menangani ujian darah dan masalah alkohol, tetapi mereka masih memerlukan Whip menyampaikan bahagian ceritanya kepada Ellen Block, wanita yang menyiasat untuk NTSB. Mereka adalah menyedari bahawa Block ialah penyiasat yang adil, tetapi mereka juga tahu hakikat bahawa dia akan bersikap tegas terhadap perkara itu tertakluk kepada keadaan Whip sebelum nahas. Whip akhirnya sedar, dan membuat keputusan untuk membersihkan perbuatannya. Dalam adegan seterusnya, dia diiringi ke bilik hotel. Seorang pengawal keselamatan adalah diletakkan di pintu. Semua kesan alkohol telah dibersihkan daripada peti sejuk mini di dalam bilik. Whip cuba untuk berehat, tetapi mendapati dirinya tidak dapat tidur, atau menyemak dokumen yang Hugh telah sediakan untuknya. Kemudian, dia mendengar bunyi yang datang dari bilik bersebelahan. Dia pergi ke bilik dan melihat pintu itu dibiarkan tidak berkunci. Di dalam biliknya, dia menjumpai sebuah yang berstok penuh peti sejuk mini dengan alkohol.
Wip cuba menahan diri, tetapi akhirnya merampas sebotol vodka. Keesokan harinya, Charlie dan Hugh memecah masuk bilik apabila Wip tidak membuka pintu. Mereka mendapati dia pengsan di lantai bilik A, dengan luka di kepalanya, dan botol mini kosong bersepah di dalam bilik. Perbicaraan akan berlangsung dalam beberapa minit, jadi mereka datang dengan rancangan yang berani. Mereka memanggil Harling, yang memberinya kokain yang dia perlukan untuk membolehkan dirinya pergi. Mereka hadir ke perbicaraan tepat pada masanya. Semasa perbicaraan adalah ditentukan bahawa punca kemalangan adalah skru bicu yang rosak di bahagian ekor, yang tidak dibaiki beberapa tahun sebelumnya. Skru bicu memaksa penstabil ekor ke dalam air kedudukan bawah, yang menyebabkan kemalangan itu. Pendedahan itu membebaskan Wip, tetapi Ellen membawanya mendapatkan penemuan 2 botol mini vodka kosong, dalam salah satu tong sampah berhampiran kabin juruterbang. Peguam Wip telah menguruskan ujian darah Wip dan masalah dadah. Kini, hanya tinggal seorang ahli lain, yang boleh mempunyai potensi. Sekutu mabuk botol-botol itu vodka. Disebabkan mempunyai sejarah dengan dadah dan masalah minum, Katrina adalah suspek yang lain. Ellen bertanya sama ada Wip mengetahui sejarah Katrina. Wip berkata dia tidak tahu banyak tentangnya. Apabila ditanya sama ada dia fikir Katrina adalah orang yang minum vodka, Wip teragak-agak, sebelum mengaku bahawa dia yang minum botol-botol itu. Charlie dan Hugh cuba untuk memadamkan kata-kata Wip, tetapi dia mengaku masalah alkoholnya, mengatakan bahawa dia mabuk pada masa ini, dan telah mengambil kokain juga. Selepas perbicaraan, kami melihat Wip memberitahu cerita kepada sekumpulan banduan, menerangkan tentang pengakuannya dan bagaimana ia kelihatan pendengaran NTSB adalah titik permulaannya. Dia tidak dapat berbohong lagi, dia baru sahaja selesai berbohong. 13 bulan kemudian, Wip sedang melihat gambar Nicole, keluarga dan rakan di dindingnya sel, bersama-sama dengan kad ucapan yang mengucapkan tahniah atas ulang tahun pertamanya yang sedar diri. Dia sedang berusaha untuk membina semula hubungannya dengan anaknya, yang melawat untuk bercakap dengannya tentang karangan permohonan kolej yang sedang diusahakannya. Ia mengenai orang yang paling menarik yang saya tidak pernah jumpa. Anaknya mula bertanya, siapakah anda, semasa sebuah kapal terbang di atas. Wip menjawab, itu soalan yang bagus. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.